Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-40 surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Maksudnya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada paksinya. Jadi kita telah bincangkan bagaimana sifat matahari, bulan, dan sekarang Allah Ta'ala membawakan kepada kita sebutan kedua-duanya kembali yang menunjukkan betapa pengaturan Allah SWT sangat teliti dan juga konsisten. Dan telah pun kita pelajari perkataan takdir. Maknanya takdir ni merupakan satu ketetapan yang sangat teliti bahawa matahari tidak akan dapat menyimpang daripada garis edarnya dan tidak juga dapat mempercepat dan memperlambatkan perjalanannya hingga mengakibatkannya mendahului dan mendapatkan bulan. Dan tidak juga malam, di mana bulan sering kali kita dapat lihat malam itu dapat mendahului siang sehingga menghalangi kemunculannya. Tapi semuanya Allah telah aturkan silih berganti masing-masing, baik matahari, bulan, semua yang ada di langit ini pada garis edarnya yang telah kami tentukan terus-menerus, tidak menyimpang daripadanya. Dalam kitab-kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Qurtubi, bahawa semua ini tak dapat bertembung kerana bulan al-qamar fi sama'i dunya wa syams fi sama'i rabi'ah fahiya la tudriku, pergerakannya pun, lainnya pun tidak sama kerana penciptaan bulan diletak oleh Allah SWT di langit dunia, manakala matahari berada pada langit yang keempat. Dan mengikut kepada kajian yang telah saya sebutkan kepada tuan-tuan dalam kuliah yang terdahulu, jarak di antara bulan dengan bumi dan jarak matahari dengan bumi itu berbeza. Perkataan yang bari ini, kalau kita lihat di bahasa Arab, kata Imam Al-Asfahani, dia diambil perkataan bara yang bererti meminta. Kalau sebut bara abra, saya perlukan sesuatu, dia menyebut kepada memperoleh apa yang diminta itu. Jadi makna itu terbitlah perkataan, maksudnya yang bagi dapat ataupun mampu. Jika sesuatu itu tidak dapat atau tidak boleh anda kerjakan, ia dirujuk dengan makna la yang bagi. Jadi kat sini perkara tersebut bermaksud tidak dikehendaki, tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Jadi ayat ini menyebut matahari dan malam tak dapat mendahului bulan serta siang, dan tidak pula menyebutkan sebaliknya. Ini untuk mempersingkatkan huraian. Apalagi bila yang besar lagi hebat, iaitu matahari tidak dapat mendahului yang kecil, maka iaitu bulan tentulah terlebih lagi sebaliknya. Ini maksudnya tuan, bila Allah Ta'ala menyebut kepada kita dalam ayat ini, la syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa lal laylu sabiqun nahar. Matahari tidak akan mendapatkan bulan dan malam pula tidak akan mendahului siang. Dalam huraian para ulama, contohnya dalam Kasyaf oleh Zamakhsyari, di sini kita dapat lihat ayat ni di sudut strukturnya, matahari tidak dapat mendahului bulan, malam tidak dapat mengatasi siang. Jadi sudut laras bahasa ni kalau kita faham, pertama Allah menyebut bulan datang dahulu, kemudian matahari kemudian. Itu sebab kemudian matahari tak dapat nak mengejar bulan, tak boleh nak mendapatkan bulan. Begitu maksudnya. Asyamsu yang barilah an tudrikal qamar. Matahari tidak akan berjaya mendapatkan bulan. Begitu maksudnya. Wala la yusabiqun nahar. Dan malam pula tidak akan dapat menuhi siang. Jelas para ulama, pergerakan matahari dengan bulan bergerak lebih cepat dari matahari. Kerana dalam sistem yang telah kita bincangkan, matahari 365 hari untuk menyempurnakan putarannya, sedangkan dalam bulan cuma 28, 29 ataupun 30 hari. Maka itu sebab adalah ayat pertama menyatakan bahawa matahari tidak dapat mengejar bulan. Dan yang kedua, walal la yusabiqun nahar. Malam tidak akan dapat mendahului siang. Kerana malam itu merujuk kepada, kalau kita faham bahawa perkataan yang dirujuk oleh Allah Ta'ala di sini sabiq. Sabiq maknanya berlaku di situ perlombaan. Seperti kita sebut kata musabaqah. Cuba bayangkan, di sini malam, sebelumnya siang. Dan selepasnya juga merupakan siang. Jadi malam dihimpit oleh siang sebenarnya. Dan bila kita lihat dari sudut yang lain, siang pula di tengah-tengah, sebelumnya merupakan malam, dan selepasnya juga merupakan malam. Jadi dalam konteks ini, bila Allah nyatakan bahawa tidak dapat satu mengatasi yang lain, maka mudahlah untuk kita faham ini merujuk kepada dua perkara yang berbeza, iaitu matahari dengan bulan tempatnya berbeza, tempat orbitnya berbeza, dan malam dengan siang itu pun kalau kita perhatikan dari sudut logik akal, malam di tengah-tengah diapit oleh siang, dan sebaliknya siang diapit oleh malam di kedua-dua sudut, sebelum dan selepasnya.
maka tidak akan berlaku pertembungan di antara malam dengan siang. Di sini satu ijaz yang boleh kita fahami, iaitulah bila Allah menggunakan perkataan yasbahun, yang pada mulanya bererti mereka berenang. Jadi ruang angkasa ni diibaratkan oleh Quran macam lautan yang besar. Jadi segala objek yang ada dekat langit, makhluk-makhluk ciptaan Allah ni diibaratkan macam ikan yang berenang lautan lepas itu. Rupanya kat ikan lautan tu pun ada tahapan masing-masing. Ada ikan yang berenang di kedalaman 10 meter ke bawah, ada yang 20 meter, ada yang 100 meter, ada yang berapa ratus kaki, ada yang berapa ribu, mungkin setinggi sebuah gunung seperti Everest atau lebih tinggi daripada itu untuk ikan lebih besar. Dan semua itu diatur oleh Allah SWT tanpa merebut tempat ikan yang lain. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Allah menggambarkan benda-benda itu dengan maksud ia berakal yang kita pelajari dalam bahasa Arab, iaitu di sini bila Allah menyebut tanzil ghairil aqil manzilatal aqil, Allah memberikan sifat kepada makhluk yang tidak berakal itu, dipinjamkan untuk mereka sifat makhluk yang berakal, iaitu dekat sini dhamir jamak muzakkar. Jadi ini untuk mengisyaratkan tentang tunduknya segala makhluk itu kepada ketentuan Allah tanpa pelanggaran antara satu sama lain. Dan saya telah huraikan kepada tuan-tuan dalam kehidupan kita, paling kita bukalah dekat YouTube sebagai contohnya, lihat air crash investigation sebagai contohnya. Pernah berlaku dalam sistem penerbangan, aviation, kemalangan-kemalangan yang pernah berlaku. Tidak tersembunyi kepada kita pada hari ini. Padahal bagaimana sistem radar yang ada, sistem yang apa ini panggil di airport itu ada tempat yang memberi arahan kan kepada kapal terbang untuk terbang di ketinggian mana. Kapal terbang itu sebelum dia take off, dia akan dapat makluman di ketinggian manakah patut dia berlepas, dan untuk tidak bertemu. Dan pada satu masa ribuan pesawat ada di angkasa lepas. Kadang-kadang tuan-tuan yang dimuliakan saya, berlaku juga pelanggaran menyebabkan kematian. Begitu juga kalau kita lihat kereta api laju, berapa kali dalam hidup kita mendengar tentang berlakunya pelanggaran itu, kematian ramai orang. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan bayangkan berapa ribu orang bertugas di menara kawalan kapal terbang itu, ataupun di menara, ataupun di pejabat berkaitan dengan kereta api laju yang bertugas pada satu masa. Negara China saja memerlukan berapa ribu orang untuk mengendalikan airport mereka ataupun pusat kereta api mereka. Negara Eropah, di US sebagai contohnya, di Jepun, berapa ribu orang datang bertugas untuk mengelakkan berlakunya pelanggaran itu. Tapi bayangkan sistem matahari dengan bulan dengan bintang yang ada dalam hidup kita pada hari ini, dipanggil dengan bima saktinya, dipanggil dengan galaksinya, dengan sistem berjuta-juta tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Pernah tak berlaku pelanggaran? Pernah tak kita hidup dalam kehidupan kita mendengar cerita seperti itu berlaku? Tak pernah. Siapa yang mengawalnya tuan-tuan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Sebab itu dikatakan wa kullun fi falakin yasbahun. Semua itu berenang dengan tenangnya dan tidak ada pelanggaran di antara mereka, dan dipinjamkan sifat manusia kepada makhluk-makhluk yang besar ini, seolah-olah mereka memiliki akal dan mereka mencatur segala itu mengikut ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita pelajari dalam ayat yang lalu bila Allah menyatakan zalika taqdirul azizil alim. Inilah takdir, ketetapan daripada yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Didahulukan perkataan aziz ke atas alim kerana kesesuaian tempat untuk menceritakan sistem makhluk yang besar dan berbagai-bagai bentuk makhluk yang dijadikan ini dengan keluasan dunia yang ada. Dia memerlukan kepada satu power, kekuatan yang luar biasa, iaitu sifat izzah ni tadi, sifat aziz yang telah pun mendahului sifat alim dalam konteks penggunaan ayat ataupun bahagian menceritakan kehebatan sistem yang ada ini. Muslim-muslim dalam hati dan dikasihkan. Jadi ayat-ayat ini memberi kepada kita satu fakta ilmiah yang baru ditemui oleh para astronomi dalam awal abad ke-17, iaitu matahari, bumi, bulan dan seluruh planet dan benda-benda langit sebenarnya bergerak di angkasa lepas dengan kecepatan dan arah yang tertentu. Matahari dengan sistem surianya pada satu nebula yang besar disebut sebagai bima sakti, cepatnya peredaran mencapai sampai 700 km per saat, dan peredarannya mengelilingi pusat memerlukan waktu dalam lingkungan 200 juta tahun cahaya. Matahari tidak dapat mendahului bulan kerana keduanya beredar dalam satu jarak linear yang tidak mungkin dapat bertemu. Sebagaimana malam juga tidak dapat melalui siang kecuali jika bumi putar pada timur ke arah barat. Jadi bergerak daripada barat ke timur. Kemudian bulan mengelilingi bumi, dan bumi pada waktu mengelilingi matahari itu melalui kumpulan bintang-bintang yang
yang kemudian memunculkan posisi-posisi itu manazil bulan. Maka kita saksikan pada seperempat pertama dan kedua bulan tu kelihatan seperti tandan yang tua, kal urjun qadim. Jadi ada jarak yang sangat jauh memisahkan antara bintang dan planet-planet. Jarak antara bumi kita dengan matahari seperti yang telah saya terang kepada tuan-tuan sekitar 39 juta batu, dan jarak bumi dengan bulan adalah sekitar 240,000 batu. Lebih kuranglah tuan-tuan. Jadi jarak ni sangat sederhana jika dibandingkan antara jarak planet dalam sistem suria dan juga bintang yang terdekat padanya. Jaraknya ada sampai 5,000 tahun cahaya. Sedangkan kelajuan cahaya ini diperkirakan tuan-tuan sekitar 186,000 batu setiap saat. Ini kelajuan cahaya yang kita belajar dalam fizik, 186,000 sesaat. Jadi bayangkan setiap detik, kalau kita bayangkan bagaimana kekuasaan Allah ni, bintang yang terdekat dengan kita pun berada pada jauhnya sekitar 104 bilion batu jarak cahaya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alangkah hebatnya ciptaan Allah. Dalam hari ini saja bila kita baca sebagai orang beriman, menambah lagi akidah kita, menyuburkannya. Seperti yang telah saya bincangkan dengan tuan-tuan, bila kita nak mendapatkan rawatan daripada pakar dalam satu bidang perubatan, kita perlukan seorang memiliki keahlian dengan sebenar-benarnya. Barulah kita yakin penyakit tersebut boleh dirawat atau mendapat rawatan yang selayaknya. Maka bila kita mengenal Allah SWT dengan sebenar-benarnya, bertambahlah kita menyerahkan diri kita kepada Zat yang agung ini dengan sepenuh hati, ditambahkan rasa cinta, rasa rindu, rasa syukur menjadi orang Islam. Inilah dia rahsia di sebalik ayat-ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya yang menceritakan tentang nikmat Allah dalam bentuk penciptaan sistem transportation ataupun sistem pengangkutan di daratan, di lautan. Sebagaimana firman Allah Taala pada ayat 41 42, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan satu tanda kebesaran Allah yang Maha Besar bagi mereka adalah kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh dengan muatan, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka pandu seperti bahtera itu. Ini adalah ayat yang menceritakan tentang nikmat Allah di hadapan, terang di hadapan. Kalaulah bulan bintang itu mereka tak perasan, maka sekarang yang ada di depan kamu untuk membangkitkan rasa sebagai hamba dan kesyukuran agar kamu beribadah sepenuh hati kepadanya, pada Zat yang agung ini. Jadi Allah menceritakan bahawa antara nikmat lagi, antara tanda kekuasaan yang besar ini, kami angkat keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Perkataan bahasa Arab merujuk perkataan zuriyah ini, kita faham dengan keturunan. Rupa-rupanya dia maksud lebih luas daripada itu. Macam kalau orang Arab sebut perkataan maula. Maula ni berarti hamba yang dibebaskan, tapi juga merujuk kepada sayyid. Ini dipanggil ad-dad, diddun, ad-dad, alif dad, dal alif dal, ad-dad. Ini merujuk kepada penggunaan bahasa Arab yang sangat kompleks, iaitu satu makna merujuk kepada yang di atas dan di bawah. Jadi kadang-kadang makna sayyid, kadang-kadang makna abad, kalau perkataan maula tadi. Jadi sekarang apa kaitannya perkataan zuriyah? Saya akan huraikan perkara ini yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.